Muhammadinil Fatihai lima wal khatimi lima sabaq Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdaril azim Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Amma ba'd. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Kita sambung pengajian kita semalam, kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Muhtadi. Kita berhenti pada muka surat 57. Yang bawah tu 6-7 daripada bawah. Kita undur balik sikit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin. Amin ya rabbal alamin. Adapun jika jatuh pada air. Rumi berapa? Rumi 74. Atas sikit kan? Kita ataskan sikit. Adapun jika jatuh pada air atau sesuatu yang cair, maksudnya tak dibezakan air ataupun cecair, tak dibezakan air mutlak ataupun minyak, susu, semua tak dibeza, sama hukumnya. Apa dia ni? Adapun jika jatuh pada air atau sesuatu yang cair, najis yang dimaafkan daripadanya, najis yang dimaafkan daripadanya, daripada air. Jadi maksudnya najis yang dimaafkan daripada air. Kalau kena air, najis tu kena air, dimaafkan. Okay, dia kata kat sini. Adapun jika jatuh pada air atau sesuatu yang cair, najis yang dimaafkan daripadanya, iaitu bangkai yang tiada mengalir darah jenisnya, darah ketika dibunuhkan dia atau dibelahkan dia pada ketika hidupnya. Maksudnya ketika hidup, serangga lah kita panggil. Serangga tu kita belah, kita operationkan dia, tak ada darah yang mengalir, maknanya kita panggil serangga. Serangga ni jika dia bagi contoh lalat dan kabur dan kala dan lipas cicak dalam barang seumpamanya, jika masuk ke dalam air dengan sendiri, dimaafkan. Tiada dihukumkan dengan najis air itu, ataupun suatu cecair itu pun tak dihukum najis. Itu pun selama tiada dicampakkan dia padanya. Itu biar dulu. Maksudnya masuk air, dalam air ataupun cecair, susu, minyak ataupun air mutlak, masuk binatang yang kita panggil serangga, yang darah tak mengalir lah, ke air itu kekal mutlak. Kekal mutlak. Cecair itu juga kekal mutlak dengan syarat. Syaratnya tidak disengajakan, bukan disengajakan. Okey. Selama tiada dicampakkan ia padanya. Maksud campak tu tak semestinya campak. Letak, bubuh, jatuhkan. Maksud campak tu letak dengan sengaja. Selama tiada mengubahkan ia akan air itu. Ada syarat yang kedua lah. Syarat yang kedua, jangan berubah sifat. Jadi kalau dia masuk sendiri pun berubah sifat, tetap juga air itu jadi mutanajis. Macam mana? Ada sejenis lipas ataupun sejenis semut yang busuk. Kan ada busuk. Dia ada 3-4 ekor. Dia masuk, dia bunuh diri dalam air. Dalam air teh ke, dalam cecair ke, dalam air susu ke, dalam minyak ke, ataupun dalam air mutlak. Bau habis satu gelas. Mutanajis. Itu syarat dia. Walaupun dia masuk sendiri. Ya, walaupun dia masuk sendiri. Yang kata tadi kekal mutlak air itu ataupun cecair itu okey, tak ada masalah. Itu dari segi air, jika binatang tu masuk sendiri dan tak berubah sifat. Sifat ada 3 lah. Warna, bau dan rasa. Kadang-kadang kita rasa rasa lain, ataupun warna, berubah warna ataupun bau. Lipas pun ada juga yang jenis bau macam tu. Okey, habis. Dan kita bahas juga semalam berkaitan dengan sabda Nabi SAW, uhillat lakum maitatani wad damani fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wat
tihalu. Dihalalkan dua bangkai oleh kamu, iaitu dua darah dan dua bangkai. Itu halal. Secara umum bangkai tak boleh makan, darah juga haram secara umum. Tapi kecuali ada kecuali dua darah. Darah tu adalah hati dan limpa. Itu yang dihalalkan. Hati, walaupun hati tu memang tempat darah tu. Sebab tu makan hati yang sedap. Sedap hati, makan darah. Tapi memang dihalalkan. Ada hukum makruh, ada hukum tak baik kerana kesihatan, makan barang-barang dalam tu cerita lain. Memang ada pun. Orang tua-tua dulu, malah kalau kita lama dulu kan, dia ada sebut makan barang dalam tak elok. Makan apa-apalah, jantung boleh, perut, tapi tu yang sedap. Perut kapet, perut muda, cicah dengan air asam. Tapi tetap ada hukum makruh, tak elok untuk kesihatan. Apa lagi ya? Tapi kalau yang luar-luaran tu semua okey. Macam kulit, okey. Macam kulit lembu tu kan, ada orang makan. Siap buat kerupuk lagi, sedap lah tu. Ada yang buat gulai, sedap juga tu, kulit. Apa lagi ya? Yang tu. Ada yang kalau sawat, hukum makruh. Sawat. Tahu sawat? Pesawat tu. Pesawat tu itulah kemaluan binatang. Kasih power. Ada tak? Dia punya petua orang tua juga. Tapi hukum makruh. Makruh makan. Tu habis kat situ. Habis itu yang semalamnya lah. Demikian lagi najis, demikian lagi najis yang halus yang tiada dilihatkan. Yang ini tiada dilihatkan dia oleh mata yang pertengahan. Jadi sekejap, kita dah bincang pasal apa? Kena faham balik. Jika jatuh pada air suatu yang cair. Jika jatuh pada air. Kita bincang pasal tu. Jadi demikian lagi najis yang halus yang tiada dilihatkan mata ni, cerita apa ni? Jatuh dekat air juga. Ni cerita pasal najis bangkai jatuh dekat air. Demikian lagi najis yang halus yang tiada dilihatkan dia oleh mata yang pertengahan. Sebab orang ni macam-macam ada. Dia punya kemampuan. Orang ada dia boleh tengok jauh. Ada. Halus pun dia boleh tengok. Ada dekat pun tak nampak. Ada macam-macam orang. Ada rabun dekat, ada rabun jauh, dan macam-macam. Jadi yang kata najis yang halus yang tiada dilihatkan oleh mata, maksud tak nampak mata ni, mata yang mana? Mata yang pertengahan, mu'tadil. Kalau istilah panggil mu'tadil, yang pertengahan. Orang biasa macam kita-kita ni. Macam kita-kita. Kalau kita ni, kalau kita tengok dekat ujung tu tak nampak dah bucu tu. Tak nampak dah kalau ada lalat. Tak nampak lah kan. Sini nampak lagi. Macam tu lah. Tapi ada orang jauh pun nampak. Ada. Yang tu tak kira. Tak nak kira yang tu. Ni kira secara mu'tadil, pertengahan. Dan jika najis mughallaz sekalipun. Najis mughallazah lah sekalipun. Jadi maksudnya kat sini kita faham, najis tu ada tapi tak nampak. Dia berbeza dengan najis tu tak tahu ada ke tak ada. Beza. Najis tu ada, tak tahu ada ke tak, tapi memang ada babi lalu kat sini, tapi ada tak najis? Contoh macam itu tak tahu najis tu ada ke tak ada. Yang ini bukan tak tahu tapi tak nampak. Dia ada sedikit perbezaan. Dua keadaan yang kita tak nampak najis, lebih-lebih lagi mughallazah. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kita tak nampak, dia ada, kita tahu tapi kita tak nampak, terlalu halus. Yang kedua, kita tak nampak dan kita tak tahu dia ada ke tak ada, tapi kita rasa macam ada. Macam tu. Jadi macam mana ni? Contoh kat bawah ada contoh kot, kita baca dulu. Tiada dihukumkan najis air yang cair. Ni macam ni. Kalau yang Rumi macam mana? Tiada dihukumkan dengan najis air yang cair. Macam tu je. Macam tu lah. Tiada dihukumkan dengan najis air yang cair. Betul Rumi? Kelakar jadi. Memang air tu cair. Kenapa nak sebut air yang cair? Bukan. Tiada dihukumkan dengan najis air yang cair dengan jatuh padanya. Maksud dia kat sini, tak kisahlah nak dobik, nak ubah ke, mungkin kita boleh lakut la'alla sawab yang dia ada cetakan ni salah sikit. Ataupun tak perlu pun tak apa, kita takdir-takdirkan aja pun boleh juga. Maksud air yang cair ni maksudnya air ataupun cair.
Boleh juga. Takdirkan je kot, nak ubah-ubah kata orang. Kata salah pula. Kita takdirkan aja lah. Maksud tiada dihukumkan dengan najis, tak hukum dengan najis, ataupun kalau bahasa yang tepatnya mutanajis lah. Mutanajis lah baru tepat kan. Tapi tak apalah, bolehlah pakai. Faham je lah, najis air yang cair, dengan maksud air ataupun cecair. Cerita air ataupun cecair. Kita dah bahas air maksudnya air mutlak, cecair maksudnya macam susu, minyak tu. Yang jatuh padanya. Bersalahan jika jatuh pada air atau cecair. Ni cantik pula. Lainlah, berbeza hukum jika jatuh pada air atau cecair tadi seumpama katak. Maka dihukumkan dengan najis itu, dengan najis air itu. Maka dihukumkan dengan najis air itu. Air itu jadi mutanajis kerana bagi jenis darah yang mengalir, katak yang mengalir. Kita baca sekali, kita kata katak, boleh jadi salah faham. Katak masuk dalam air jadi mutanajis tak? Macam dalam tu kan, macam baca macam mutanajis kan. Maksud ni, cerita ni bangkai katak. Tu cerita dia. Bukan katak bangkai, katak mati. Katak mati, katak tu masuk dalam air kurang 2 kolah, air tu mutanajis. Tapi tak sebut bangkai kat sini kan. Itulah. Jadi bersalahan jika jatuh pada air atau cair seumpama katak yang mati, dengan maksud bangkai katak, maka dihukumkan najis sebab katak darah mengalir kalau belah ketika dihidup. Kita tengok sedikit kat sini najis yang halus yang tiada dilihatkan dia oleh mata yang pertengahan, mughalazah sekalipun. Dia ada beberapa keadaan kat sini. Yang pertama, kita tengok ada 2 keadaan dalam masalah ni. Kita tengok kucing. Kucing dia pandai tanam najis dia. Dia pandai gali, dia tanam. Tetapi dia tak basuh berak. Kan, dia tak basuh. Bahasa kucing mungkin dia jilat tu maksud basuh lah. Maksudnya bukan basuh. Mana boleh basuh dengan air liur kan? Okay. Tak basuh lah senang cerita. Kalau dibasuh sekalipun, dikira macam tu pun tak cuci pun. Okey. Jadi kita memang sedar kucing memang tak basuh berak. Dan dia pula kita tahu dia tanam najis dia, tapi dia tak pernah pakai sangkul pun tanam najis dia. Dia pakai tangan dia. Pastinya kenalah kat tangan dia juga, kat dia punya tu. Dan kucing juga tak pakai kasut. Memang kita tahu tak pakai kasut. Soalan, dalam keadaan yang tadi, dia naik atas orang. Dia naik atas orang sembahyang. Adakah batal sembahyang? Pertama. Soalan yang kedua, dia masuk dalam air. Dia lemah, masuk-masuk, keluar balik. Kita bukan nak cerita bangkai kucing, bukan. Nak cerita najis di punggung dia tu. Tu nak cerita tu. Dia ada 2 hukum berbeza. Jika dia duduk atas orang sembahyang, dengan jika dia masuk dalam air kurang 2 kolah. Dan kita tahu dia memang tak pernah basuh berak pun. Hukumnya berbeza. Hukum dia, bila dia naik atas orang, batal solat. Kena buang dengan segera. Samalah najis naik najis kena dekat apa ni, ridak, tai cicak, kena buang dengan segera. Kan? Kena buang. Buang pula kena tolak, tak boleh tarik kan. Tu pun rasa dah bahar ke? Bahar je. Tak. Dah kan? Dah selit-selit tak? Dah selit-selit lah. Jadi kalau pok ada najis kat sini, kita tarik, batal sembahyang. Tapi kena buang dengan segera. Ada tarik. Sebab dikira menanggung apabila menarik dan mengangkat. Tapi tak dikira menanggung jika ditolak. Jadi kena tolak. Macam tu. Orang pula dekat belakang tu cerita lain. Cerita dia, kalau ada najis pop kena kat sini, nak tarik cicak, habis cerita. Sebab dia basah, pak jatuh, nak buang baju macam mana? Habis. Kalau dia atas kepiah, habis cerita jugalah. Sebab kita tak tahu apa benda. Lepas sembahyang baru tahu. Yang boleh tahu mungkin kain plekat. Tak boleh takkan nak burai. Boleh. Yang logiknya ni, cerita ni yang logiknya ridak lah. Pak. Pop jatuh, bunyi tup macam kan, dia terasa. Terus buang dengan cara tolak. Macam mana tak tahu. Kalau tarik batal juga. Kita tahu ada najis kena badan, kena pakaian. Jika buang dengan segera, okey. Okey dengan maksud sah. Sembahyang tak batal. Macam mana kalau kucing? Sama. Tolak dengan segera. Jangan tarik, jangan angkat. Angkat menanggung, habis. Jadi caranya tolak. Sebab kucing tak najis. Kucing tu tak najis, kucing. Apa saja binatang hidup tak najis, kecuali anjing babi. Apa-apa saja tak najis selagi dia hidup. Kelekatu hidup, tak ada masalah.
Kelekatu, sayap kelekatu. Maknanya mati lah. Kelekatu, sayap kelekatu. Bangkai sayap dia tu. Ada nama ket, tak sah. Jadi hidup semuanya suci. Hidup semua suci. Tapi bila macam tu, tapi ada sedikit masalah. Masalah dekat punggung dia tu. Jika kucing naik atas orang, batal sembahyang jika tak tolak dengan segera. Berbeza dengan sebab tengok ni cerita ni. Kenapa batal bab sembahyang? Memang macam tu hukumnya. Kenapa bab air? Sebab dia tak dimaafkan. Najis di punggung dia, bukan najis lah, tempat yang tak basuh tu, tak dimaafkan. Tapi kalau dia masuk dalam air itu kekal mutlak. Sebab apa dia kata kat sini? Tengoklah tu. Najis yang tidak dilihatkan oleh mata. Nampak tak najis kat punggung dia? Ada nampak. Air pun tak najis lah. Biasanya tak ada najis. Mana ada? Nak kena kelebek kan tu? Tak payah kelebek, tengok macam tu je. Tak ada. Biasanya tak ada. Memang tak ada. Biasanya tak ada. Bila tak ada, sebenarnya ada ke tak? Ada. Tu kata tu. Ada dua tadi. Pertama, najis tu tak tahu ada ke tak ada, jadi was-was. Itu satu cerita. Yang ni bukan. Tahu najis tu mesti ada, tapi tak nampak. Macam mana kita boleh yakin? Memang dia berak kot tu kan? Jadi bila dia masuk ke dalam air, najis nampak? Tak nampak. Air tu mutlak. Kekal mutlak. Dia dimaafkan nisbah air. Sembahyang tak maaf. Itulah. Tikus melompat masuk dalam kawah gulai tengah bluk. Dia tengok apa benda ni, terjun. Betul dia berenang. Lagi mati kat luar. Kalau mati kat dalam, bangkai tikus darah mengalir. Bangkai habis lah. Ni dia berenang-renang ke tepian. Oi, panas. Mati di luar. Bukan mati dalam. Soalannya, adakah kuah air apa semua tu, atau kuah gulai ataupun air, tak kisahlah, sebab dia tak dibezakan dalam masalah ni air dengan cecair. Gulai tu cecair lah. Macam mana dengan gulai tadi? Kekal mutlak atau bukan kekal mutlak? Tidak mutanajis. Kekal mutlak apa? Tidak mutanajis, dengan masuk boleh makan. Boleh bagi salah. Buat kenduri lah apa lagi? Jangan beritahu. Kita tak payah makan, kita masak lain. Sila raikan tetamu bagi dia makan. Berdosa ke? Tidak. Halal ke? Halal. Kita je tak lalu. Sebab walaupun tikus tak pernah basuh berak juga, tapi nampak tak najis dia? Tak nampak. Dimaafkan nisbah air dan cecair. Ya. Kucing? Tak. Sama dari segi batalnya tu sama lah. Baby okay, dia ada 3 masalah kat situ. Pertama, orang lelaki, budak lelaki. Yang kedua, budak perempuan. Yang ketiga, secara umum. Maksud secara umum tu dalam pampers dia. Kita ambil dalam pampers dululah cerita tu. Jadi kalaulah dalam pampers dan budak perempuan, ambil tu dulu. Sebab dia ada beza lelaki dengan perempuan. Pakai, kita mandikan dia apa semua, basuh elok-elok semua, pakaikan. Kita sembahyang. Dia naik atas tu, tak batal. Sebab suci kan. Cuma lepas sembahyang cek, dia kencing tak? Dia tak kencing, selesai. Maksudnya tak perlu tolak anak tu. Sebab kita tahu suci, sebab kita baru je cuci. Dan cuci secara betul lah, bukan pakai wet tissue tu. Itu tak boleh. Pakai lap tak boleh. Itu tak suci tu. Ni cerita air mutlak. Selesai satu masalah. Pampers tak ada najis, dan kanak-kanak perempuan. Yang kedua, kalau ada najis, memang tahu. Kalau kita tak tukar, maksudnya dah sejam 2 jam memang kencing, dia naik, sama juga. Kena tolak dengan segera. Sama. Tak boleh angkat, macam sayang anak, angkat, batal sebenarnya. Menanggung. Tolak. Tolak. Tak boleh tarik, tak boleh. Angkat pun tak boleh. Tolak. Kalau tolak dengan segera, sah. Sembahyang masih lagi sah, tak batal. 2. Apa lagi tadi? Masalah lagi? Masalah pamper dah habis dah. Masalah anak lelaki. Anak lelaki yang dah 2-3 jam pakai pampers, ada yang kencing. Samalah macam anak perempuan tadi. Samalah. Anak lelaki yang pakai pampers tapi baru lepas mandikan dia. Macam tadi macam anak perempuan tadi. Yang mana anak perempuan tadi tak payah tolak. Anak lelaki kena tolak juga. Sebab ada najis kat kuluk dia. Dekat tu. Kecuali dia sunat kecil-kecil. Umur 7 hari sunat. Sebab ada kesunatan lah. Kesunatan. Sunat tu lah, khitan tu pada hari ke-8. Ada 2 riwayat. Satu hari ke-7, satu hari ke-8. Dia beza dengan akikah. Akikah hari 7 menamakan istilah nama hari 7, dia hari ke-8 sunat ni. Ada kata tidak hari ke-7 juga.
Tak kisahlah sikit. Jadi maksudnya sunat hari ke-7. Sunat khitan. Betul. Sunat potong. Jika macam tu, anak lelaki tu settle masalah. Maksud settle tu, jika kita lepas cuci dia duduk atas kita, tak payah tolak pun tak apa. Lepas mayang tengok, cek balik. Kalau dia tak ada, sah mayang. Kalau tak, kita macam orang Melayu biasa, darjah lah kan. Jawabnya memang dia kena naik menanggung najis yang ada dekat kulfah dia tu. Kulfah dia panggil. Kulub kita panggil tu kan, kulub. Kulfah. Bukan kulub lain. Kulub tu kan kita dah bincang itu kan. Member saya nama Kulub Sarip. Orang panggil, bapak kau nama kau Kulub. Gelak kau. Gelak dia. Kulub. Oi Kulub. Ada seorang yang viral tu Kulub kat nama kan. Apa? Kulub. Dia apa lah yang kau letak nama Kulub? Apa? Najis. Sekali dah kena dengan Tok Guru marah. Itu bukan Kulub. Itu yang kamu duk sebut tu Kulub Pa. Ni yang nama dia Kulubun Syarif. Hati yang mulia. Kita dengan Kulub. Tapi nama KULUP. Dia patut B. Kita Kulub. Dia tengok balik, ayah dia letak nama betul dah. Korang yang tak mengaji habis. Tu bukan Kulub hati kan. Kulubun Syarif. Cerita lah gitu. Itulah. Jadi kalau anak naik, yang mana anak tu pakai pampers, anak tu lelaki, tak payah sembang lah. Anak tu baby tu lelaki, tak payah sembang lah. Dia ada najis ke tak ada najis, ada, dah kencing ke tak kencing, tak payah sembang. Memang tak boleh. Kena tolak segera. Kalau tak batal. Kalau anak perempuan, kita tengok dulu. Kita ada sucikan dia sebelum kita sembahyang. Agak-agak dia kencing tak? Baru 5-10 minit, 15 minit, tak kencing lagi. Biar perempuan. Tapi kalau ada najis, memang batal lah. Asal kaedah yang kata masuk kucing masuk dalam air dimaafkan sebab najis yang tidak kelihatan pada yang pada pandangan yang mu'tadil tadi, mana ambil kaedah dia? Kaedah fiqh lah. Kalau mengaji usul fiqh pun ada rasanya. Al-aslu baqa'a makana ala makana hatta yaqumud dalil ala khilafih. Lebih kurang macam tu lah kot. Lupa ingat lupa. Al-aslu baqa'a makana ala makana. Setiap perkara tu dia kembali kepada asal sehingga ada dalil yang menyanggahi. Semua kembali kepada asal sehingga ada dalil yang menyanggahinya. Kita ambil contoh lain Kita ambil contoh yang lain, bab lain. Contoh halus yang tak dapat lihat oleh mata yang pertengahan. Najis macam katalah ada lalat. Lalat dia duduk dekat dia duduk dekat najis ataupun najis yang ada dekat kaki lalat, confirm tak nampak. Kaki lalat pun tak berapa nak nampak, tapi nampak lagi. Tapi najis yang ada kat situ memang tak nampak. Jadi bila macam tu, dia dimaafkan walaupun najis yang ada dekat kaki lalat tu mughallazah sekalipun. Ianya dimaafkan kerana dah sebut semalam kan, asal dengan ghalib menang asal. Asal dengan ghalib menang asal. Nak mengalahkan asal tu kena yakin, kena confirm tengok kan. Asal dengan ghalib. Ghalib ni kebiasaan. Asal. Kita ambil contoh kita tengok lalat, dia baru je dia di atas najis, di atas tahi. Tahi tu najis lah. Pasti kaki dia kena najis tu. Lepas dia check in kat situ, dia check out. Dia check out, dia terbang. Kita nampak ni, tak lepas pun daripada mata kita. Menuju ke sambal belacan, cup, check in kat situ pula. Sambal belacan. Kita nampak. Pop. Kemudian kita biar. Kita pun halau, siap ada renga lagi, ada telur lagi dia tinggalkan. Okey, tak apalah. Nak bagi tahu dia memang duduk di situ. Ni najis. Soalannya, sambal belacan tu okey tak? Jangan cerita dari segi kesihatan apa, tak apalah. Nak cerita dari segi kuman bakteria apa, tak nak. Nak cerita dari segi hukum dia. Kekal boleh makan, suci, boleh makan lagi sambal belacan tadi tu. Walaupun memang jelas-jelas kan ada, kita yakin tak ada najis dekat kaki dia. Yakinlah sebab memang nampak. Dia bukan terbang. Dia duduk bawah. Memang yakin ada najis. Memang yakin. Dan dia duduk pula, yakin dia duduk dekat sambal belacan tadi, karipap berapa tadi. Duduk yakin. Jadi itu yang maksudnya tadi tu. Maksud najis yang tak dapat dilihat dengan mata pertengahan.
Jangan kita campur dengan yang was-was ni. Ada ketak, ada ketak, ada ketak, ada ketak. Itu jangan campur yang tu. Itu memang tak ada sebenarnya. Ada ketak, tak ada. Yang ini memang garanti ada. Cuma tak nampak je. Maka boleh dimakan. Tak jadi najis, tak jadi najis, tak jadi mutanajis. Tak jadi najis. Yang taksi je. Betul lah, saya dia tengok. Sampai situ, ini saya tak makan lah. Saya nampak. Tak makan sebab tak lalu kan? Kata tak lalu. Okey, betul. Lain boleh makan lah. Tak. Yang tak nampak pun boleh makan cerita ni. Yang nampak pun boleh. Sebab tak, dari segi hukum. Lalu letak tepi dulu. Lalu selera tak tepi dulu. Hukumnya boleh makan. Kita yakin, tapi kenapa boleh makan? Suatu je soalan. Nampak tak najis dekat kaki dia? Tak nampak kan? Tu dalam kitab itu jelas. Iaitu dia kata najis yang tak nampak oleh mata, pertengahan. Tapi kawan kita nampak. Tapi kawan kita dia macam keturunan Superman, boleh tengok tu. Maksudnya bukan mata mata dia. Tak kira engkau. Aku nampak najis tu. Tak kira. Kena mata pertengahan. Mata orang biasa. Kalau tak nampak tapi bau. Ada sifat. Tak boleh. Jadi sekarang ni yang maksudnya kita tahu ada najis dan tahu tempat tahu najis, kemudian dia pergi kat tempat kita, lalat ke tak kisahlah apa-apa, dan sifat najis tu tak ada kat situ. Tak ada bau, warna dan rasa. Kalau ada kuning sikit, tu dah nampak. Ataupun bau. Bau ada sifat dia, tak boleh juga. Tak boleh. Sebab kita dah nampak. Tak boleh. Tapi kejap. Jadi dia tak boleh bau juga sebenarnya menjadi. Tak boleh. Sebab dah kecil nak bau macam mana? Terlalu kecil. Kan tak nampak. Biasanya kalau nampak besar-besar ni bau boleh bau. Ini dah lah halus dekat, katalah nyamuk ataupun lalat ni kaki. Sikit mana boleh bau? Tak bau. Kalau katalah bau juga kan? Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab tu ada kata hatta yaqumud dalilu ala khilafih, tu lah maksud dia. Sehingga ada dalil yang menyanggahi. Bau tu dalil lah. Dalil yang kata yang menyanggahi yang asal tadi tu. Dalil bau, warna dan rasa. Ataupun ada sebiji seketul. Itulah. Tu dalil dia. Kalau kita nampak macam tu lah. Orang boleh makan, kita juga boleh makan. Cuma saya sebut biasalah, kita tak lalu. Tak apalah, bagilah orang makan. Berdosa ke? Tak dosa pun. Tak dosa pun. Cuba kita masuk apa nama ni, kita masuk untuk kita faham, kita mengaji, belajar juga. Kalau boleh kita contemporary kan dia. Setengah orang tak suka. Nak straight ikut kaedah betul-betul lah ngaji pondok macam tu lah. Kita kena ikut peredaran zaman. Kerah kat kita macam tu, memanglah kita syok sendiri. Tak boleh ajar anak pun, tak boleh ikut zaman kita. Boleh pukul anak, esok lagi rumah. Try. Anda umur 15, cuba bagi patah menyapu. Tak solat maghrib ke, lambat bangun subuh ke, esok lagi rumah. Cuba marah anak perempuan sungguh-sungguh sampai ambil tali timba tu. Sebab apa? Tak tuang aurat ke, balik lepas malam ke. Cuba buat. Esok telefon power dia keluar lagi. Maksudnya kita tak boleh ikut kita je, zaman kita. Kena ikut kemodernan. Tapi janganlah melampau-lampau sangat moden. Jadi maksudnya kita cuba perincikan sikit keadaan tadi, lalat tadi dengan sains ke sikit. Sikit-sikit lah, jangan lebih-lebih melampau sangat. Sampaikan tak ada sains, tak percaya. Itu melampau sangat. Cuma kita ni. Pada lazim tahu. Memang kalau lanau tu memang dia akan betul. Itu yang kata ghalib, lazim, ghalib tu adik-beradik adik-beradik tiri. Ghalib, lazim makna sama. Jadi saya sebut tadi kaedah dia, asal dengan ghalib menang asal. Ataupun nak guna perkataan tu boleh. Asal dengan lazim menang asal. Menang asal. Asal dengan kebiasaan menang asal. Apa asal-asal ni, takut tak faham pula. Asal tu maksud asal kaki lalat ataupun kaki apa-apalah binatang yang tak nampak ni. Yang nampak habis cerita Nampak tak boleh Yang tak nampak ni kaki nampak, najis yang ada kat kaki tak nampak. Asal kaki lalat suci ke tak? Asal undur lagi. Hari ni dia ada, selagi ada kehidupan lalat tu, kita undur sampai lalat tu ada wujud. Itu maksud asal. Jadi ketika wujudnya lalat tu, dia suci tak? Suci. Itulah maksud kaki lalat tu. Suci. Lepas tu baru dia mengghalibkan dirinya, menggelumang dengan najis. Sebab tu kaedah tadi besar.
asal dengan ghalib menang asal. Tak menang ghalib, menang asal. Itu hukum fiqh. Jadi bila kita faham hukum fiqh ni, takkan jadi was-was, garanti. Takkan jadi was-was. Nanti kan memang dia ada, dia jadi gitu. Takkan jadi. Sebab selagi tak nampak, selagi tu dia kembali kepada asal. Kita tengok banyak contoh ada ni. Nak masuk sains dan teknologi sikit. Kenapa Nabi SAW dia kata pasal lalat tu, celup lalat, mesti lalat tu main kat najis. Kalau kita celup kan najis kan? Satu. Kemudian kalau katalah kaki lalat ataupun kaki semut yang jenis-jenis kecil-kecil macam tu, ada najis pun sebab tak nampak dimaafkan. Kan makan najis tu sebenarnya. Itu dari segi hukum. Cuba kita tengok daripada segi kaedah sains dan teknologi. Mungkin orang belajar biologi ke, anatomi ke. Nak sebut tak kerti kadang-kadang. Janji ada bunyi. Salah betul kan lah. Dulu, ingat tak mengaji dulu? Semua ada SPM kot kat sini. Ada kot. Masa ni lah nak guna SPM tu. Ada guna tak? AdMed yang mengaji dulu. Penat buat tu. Belajar sains ekstrim tu. Sains tu lah. Sains tulen, sains tak tulen. Ada guna? Tak ada guna kan? Ingat tak? Ada satu kaedah matematik. Saya tuition je dulu. Saya tak masuk ke sekolah tau. Main tuition je. JLP per I. Pernah dengar? Jumlah luas isi JLP, jumlah luas permukaan per isi padu. Dengar? Tak guna. Mengaji daripada sekolah rendah, ambil SPM konon-konon, tak guna pun untuk agama. Untuk dunia pun tak guna. Yang kita dah belajar tu, pernah guna pecahan ada guna sekarang? Garis lurus, dua garis lintas, apalah, sinus, cosinus, tak cosinus semua, ada guna? Bazir. Baik masuk pondok, alim terus, jadi babaki tu. Daripada kecil. Rugi yang mengaji. Lainlah dapat untuk dunia, gaji 15,000, puas hati, akhirat tak dapat pun. Bukti. Tu bukti. Kita mengaji tu, tak guna pun. Akhir sekali kerja, jadi apa je. Masuk kerja, memanglah, tapi yang belajar dulu. Membazir. Ada guna, ingat penjajahan yang berlaku. Ada guna, tahun berapa. Semua guna memori tu. Rugi je RAM. RAM rugi. Okey. Dulu kami mengaji-ngaji tu pun hafal, banyak lebih pada hafal lah. Faham tu tak apa sangat pun. Jumlah luas permukaan per isi padu. Tahu? Tak tahu? Tahu tak jumlah luas permukaan? Okey lah, cerita bahasa kampung lah. Ayah-ayah kita dulu, kita nak minum teh panas dalam cawan ada piring, dia buat apa? Habis kampung lah tu. Mana nak cari tak tahulah. Ni memang contoh kampung lah. Ayah kita, nak minum. Kita kecil lagi, umur 7 tahun, 8 tahun ke, tentu ke, ataupun 6 tahun ke. Nak minum air panas kan, teh panas. Kita kata, ni, ayah kita buat macam mana? Selain pada tiup. Tak dalam piring. Golek. Kenapa lepas tak dalam piring dia sejuk? Itulah. Ada orang dapat, orang cerdik tu kau tangkap je lah. Tu JLP, jumlah luas permukaan. Dia ada bahasa Inggeris ada, tak hafal lah. Ada bahasa Inggeris ada apa? Tahu tak? Kalaulah TO kita mengaji sains, barulah seronok. Kalau mengaji dia tak sains pula. Kadang kita mengaji bahasa. Isi padu, tahu isi padu? Jahannam. Isi padu tu maksud air dalam gelas ada air. Tu air tu dia panggil isi padu dia. Okey. Luas permukaan dia berapa je? Banyak tu je. Kita kira luas permukaan tu. Allah, ni. Dan isi padu tu air yang ada kat dalam ni. Okey. Jumlah luas permukaan tu yang ni dipanggil jumlah luas permukaan. Perimeter macam tu. Dia normal kan? Kerana tu dia lambat nak sejuk sebab jumlah luas permukaan berbanding dengan isi padu. Boleh ngajak sains. Boleh. Atau matematik. Berbanding dengan isi padu kecil. Tapi kalau luas permukaan tu besar, isi padu sikit, dia cepat sejuk. Dia menarik haba. Sebab tu piring, kita buat dalam piring. Kan jumlah luas permukaan dia luas. Air dia sikit. Jadi dia akan pergi masuk, keluar. Itu jadi sejuk. Walaupun sekejap je. Tuang je. Sejuk. Cuba minum balik yang ni. Panas. Kenapa jadi sejuk? Sebab jumlah luas permukaan dia tu luas. Kat mana saya nak cerita ni? Dekat lalat tadi. Yang mana Nabi sendiri bagi tahu. Iaitu selam lalat. Sedang kita tahu lalat main dekat najis.
Kat mana kebenaran? Sekadar kita baca hadis, kita tu okey, nak rasa ni. Nak rasa tu penting. Tu. Benar Nabi tu. Nak tu. Benar tu. Nak tu yang susah tu. Itu yang kena ngaji pengetahuan am lebih tu. Jadi bila macam tu, okey, tengok lalat. Jumlah luas permukaan lalat. Maksudnya lalat tu kita tengok, Allah. Kita tengok jumlah luas permukaannya sangat besar. Sebab dia ada bulu-bulu. Oh. Ni tak faham sudah lah. Malah nak tegang dah. Okey. Bila dia ada bulu-bulu banyak, kalau kita kopek kau istilahnya, dia akan jumlah luas permukaan dia jadi besar ni. Lalat tu. Jadi besar ni. Sedangkan lalat tu besar ni. Tapi kita tu, dengan bulu-bulu tu kita kira dia punya permukaan tu. Setiap permukaan tu semua kita kira. Berapa luas dia. Dia boleh jadi besar ni daripada lalat seekor. Kerana dia banyak bulu. Kalau dia sebiji tak ada bulu-bulu dia tu, bukan bulu-bulu halus tu, dia bulat macam guli, jumlah luas permukaan dia bersatu je. Kalau guli besar ni, jumlah luas permukaan dia lebih kurang besar ni je. Tapi sebab dia banyak tu, bulu-bulu menyebabkan jumlah permukaan dia jadi besar. Luas permukaan dia jadi besar. Okey, berbanding dengan isi padu. Isi padu tu masuk badan dia, dalam dia, isi dia dalam badan dia. Sikitlah sebab jumlah luas permukaan besar, isi padu dia berbanding dengan isi padu. Jadi oleh kerana isi padu tu kecil berbanding dengan jumlah luas permukaan, maka apa sahaja yang ada di tubuh lalat tadi, dia akan vaporize, terhilang dengan cepat. Sebab dia membebaskan haba. Jadi kerana tu, walaupun lalat tadi check in dekat tahi, lepas tu check out pergi dekat sama belacan dalam keadaan yang sekejap, tapi dia akan menghilangkan najis tu dekat kaki. Sebab jumlah luas permukaannya lebih besar daripada isi padu. Tu kat situ nak masuk tu. Kat situ yang nak ambil. Lepas kita faham tu, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kita benar kata Nabi, benar kata Nabi. Itu kita nak, bukan kata Nabi gitu. Tidak. Nak kebenaran ni yang Nabi bawa. Nak kebenaran tu kena ada ilmu lain tu. Kita tengok gajah. Gajah mati dengan lalat mati mana cepat sejuk? Gajah lambat sejuk. Lalat cepat sejuk. Kenapa? Nak kira sepatutnya sama-sama lambat sejuk lah. Sebab kalau nak bandingkan jumlah luas permukaan gajah tadi kecil, nak banding dengan isi padu yang gemuk besar. Faham tak faham? Sudah. Tahu tak kenapa gajah dia telinga dia tu dia kibas macam tu. Dekat telinga dia ada kapilari darah halus-halus. Dan telinga dia, jumlah luas permukaan telinga dia sangat besar. Dia pun jadi dia sejuk. Tahu tak kenapa dia ambil tanah, dia sembur kat badan dia? Yang ni Abang Zadi pening kan ni. Cerita pasal sains. Orang muda-muda Abang Zadi. Okey, ambil pasir, tanah, dia sembur kat badan dia. Pernah tengok tak? Biasa tengok. Tu gajah buat. Kenapa? Bila dia buat macam tu, badan dia akan berkedut. Sebab dia macam geli-geli kan, macam gerik, dia akan berkedut. Bila berkedut kan dia tarik jumlah luas permukaan dia lagi besar. Sebab tu dia menghilangkan kepanasan badan dia. Gajah tadi tu. Nari. Jadi, dengan kita faham semua tu, benar kata Nabi, lalat selam pun tak apa. Sebab walaupun najis tadi, geli tadi, kita kena percaya kat Nabi. Akhirnya terbukti dengan sains. Tu guna sains. Bukan ada sains baru percaya, tidak. Kita percaya awal-awal. Cuma hikmah tak dapat, maklumat tak tahu lagi. Bila dapat tahu, Allah, benar kata Nabi. Tu cara dia tu. Kadang orang terbalik. Selagi tak dibukti dengan sains, tak percaya. Melampau. Percaya dulu yang tu. Habis tu, macam mana boleh percaya? Percaya dulu dengan Nabi. Kemudian baru cari. Kalau jumpa, tak jumpa. Habis. Sama juga macam Najm Mughallazah tu kan, ada kuman bakteria, virus, kena basuh dengan air tanah. Kajian sains pun sama. Dia kata ada virus ke bakteria ni lah yang tertentu yang hanya dia hilang dengan air dengan tanah saja. Kalau tidak dia tak hilang, dia ada itulah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Nak faham ni, nak faham kaedah fiqh payah ni. Suhu badan manusia berapa? Tak tahu juga. Dah main tembak atas dahi pun takkan tahu. Inilah guna kita belajar Celsius, belajar Fahrenheit, belajar. Saya ngaji pondok saya bukan ngaji sains ekstrim tak. Malu lah ngaji sains ni kalau macam ni. Kita ngaji pondok je. Kita badan kita mamalia kan? Mamalia. Kita punya suhu 97 darjah Fahrenheit.
ataupun 36-37 darjah Celsius. Sebab tu 37 point berapa yang tak boleh masuk? 5 tak boleh masuk kan? Dikira demam kan? Kita 36-37. Itu kita punya, sebab kita mamalia. Okey. Semasa kita kencing panas. Air kencing tu panas. Sebab badan kita panas 96-97. Dan bila panas, pasti akan berlaku penyejatan dia panggil. Macam air dia kering kan, sejat naik kan, dia akan berlaku penyejatan semasa buang air tadi, buang air kecil ni. Dan keluar air betul, tapi dia akan jadi wap air kencing. Air kencing dia masih lagi H2O kan? Kelupa dah, dia masih lagi H2O, dia masih lagi air, tapi ada yang jadi wap. Dan itu yang kita bau hancing tu. Kita bau hancing tu daripada wap tu, wap naik. Wap tu naik. Bila bau kita guna hidung kita, maka kita bau. Maksudnya pemejatan tadi, pemeluapan boleh juga kot. Maksudnya senang cerita, panas tadi kita kencing, dia akan bau tu sebenarnya naik. Sebenarnya air ada wap naik, najis naik. Soalan, nampak tak? Tak nampak. Kena basuh hidung tak? Tak payah. Memang selalu kita buat pun. Sebab kita punya tak dapat dikesan oleh mata pertengahan. Walaupun bau hancing. Kalaulah dia tak sejat, kalau tak naik, takkan bau. Kena duduk situ, bau-bau. Kenapa masa kencing tu dah bau dah? Maknanya kepanasan badan kita tadi. Tapi dia ada beza juga. Dalam keadaan kita kencing yang terlalu tinggi. Momentum yang terlalu tinggi, iaitu tahan lama dah 4 jam. Lepas tu kencing sudah pergi kan, 180 km sejam. Kemudian kita akan berasa dekat kaki kita ada reseptor, ataupun kaki kita rasa ada sesuatu. Sebab momentum terlalu tinggi, tujahan tu terlalu tinggi, air kencing tadi kuat sangat. Jadi bila reseptor kulit dapat detect, bermaksud kapasiti air tu banyak. Dengan maksud wajib basuh kaki. Jadi kalau kita kencing tanpa rasa dekat kaki, kaki kita tak merasa apa-apa, tak payah basuh. Walaupun ada kemungkinan kena, tak boleh basuh kaki. Dia bila ada rasa, maknanya dia dah besar. Itu dari segi air kencing tadi lah. Sebab kita rasa, dapat detect. Kalau kata bagi contoh Najib Mughalazah tadi, macam yang macam ni, kita cerita pasal lazim tadi. Kutu babi dia asal daripada babi. Dia duduk dekat babi, sebab tu nama kutu babi. Yang cerita Piramli tu yang dia kata tersentuh batai semayang aku. Sebab dia kutu babi kan? Kutu babi Yalah, kutu babi lah. Soalannya, kalau terpegang kutu babi, batal ke semayang? Ataupun terpegang babi tu sendiri, batal tak semayang? Macam mana cerita tu boleh lepas? Tak tahulah. Habis batal lah semayang aku. Sebenarnya kena babi ke najis apa sekalipun tak batal semayang. Okey, kutu babi ada dekat babi. Kita jumpa dia, kutu babi tadi, kita jumpa dia bukan dekat babi, kat lantai. Ghalibnya, lazimnya dah kutu babi mestilah dekat babi. Cuma entah babi mana yang letak jatuh kutu kat situ. Kita pun nampak. Sekarang ni lazimnya mesti punya semua ayat-ayat tu mestilah ada kat kaki dia. Siap-siap diisap darah, mestilah darah tu darah babi dalam perut dia. Kena kita, adakah wajib basuh dengan air tanah? Tidak. Dengan maksud, nampak tak najis tu? Nampak kutu, namanya dibabikan kerana main di babi. Kita membabikan kutu tu kerana dia duduk di situ. Sebenarnya dia kutu, dia bukan kutu babi, dia kutu. Tapi dia biasa ada, biasa. Lazim ada di babi. Soalannya, nampak tak najis babi tu nampak tak? Dekat kutu tu tak nampak. Sebab tu dia katakan sini, walaupun mughallazah sekalipun, tetap juga suci. Ada dalam poket, ada dekat kaki, tak ada masalah. Jika hidup lah. Jika hidup. Dan dia tidak memutan najiskan lantai-lantai yang katalah kutu turut berjalan. Nak ceritanya, sampai tahap macam tu pun, tetap juga asal, ghalib menang asal. Asal dan ghalib, ghulibal aslu, menang asal.
Kalau sama lah, kalau bawa ada lori babi kat depan kan kita perasan ada macam debu-debu halus. Kita naik motor atau naik kereta ke ada juga kan. Perlu ke mandi kat air tanah? Tak perlu. Tak perlu. Kita duduk belakang dia, tak perlu. Sehingga kena air pun tak perlu. Kena air. Air kencing babi ke? Sebab kita duduk belakang lori babi? Tak perlu. Sebab ada kemungkinan tak bukan air kencing babi. Ada. Kecuali ada qarinah, ada sesuatu yang betul lah. Perkara yang menyanggahi. Ada tai, ada bau dia dan sebagainya. Waktu tu babi tak menang lah asal tu. Pernah ingat cerita Cadbury tu? Cadbury. Ada DNA babi. Macam mana? Dia ada dua kes kat sini. Dua keadaan yang boleh kita faham. Cadbury dikesan bila buat test ada DNA babi. Nak jadi DNA babi, dia berlaku satu proses namanya istihalah. Istihalah ni kita macam-macam cara lah kita boleh faham. Proses penukaran lah, dah jadi benda lain, dia panggil istihalah. Macam tai lembu, akar serap masuk jadi buah kan. Kalau tai babi pun sama. Jadi limau yang cantik kat RNR, risau nak beli. Limau Bali, comel tu kan, kat Tambun nama tempat tu. Dia pakai tu. Soalannya boleh ke? Boleh. Dengan maksud dia telah berlaku istihalah, telah bertukar dah daripada najis babi. Cuma biasanya kalau pakai najis babi tu sebagai baja, dia akan spray sekali semua kena babi, habis tu semua. Jadi sunatnya basuh dengan air tanah juga sebelum makan. Luaran, masalah luaran. Macam mana pun kembali pada asal. Nampak tak? Tak nampak, bantai. Betul sunat. Senang, hukum fiqh faham senang aja. Jadi macam Cadbury. Right. Macam Cadbury dikesan DNA babi. Macam mana bila ada DNA babi, maknanya tak adalah babi. Kalau ada babi tu, habis cerita daging dia, habis lah cerita. Kan? Dia dikesan DNA. Maknanya telah berlaku proses istihalah. Okey, terbahagi kepada dua. Dikesan dekat coklat tadi tu. Yang mana tapi tak silap sampai pihak JAKIM dia makan pakat-pakat makan kan dalam TV kan. Sungguh makan tu. Nak bagi tahu tak ada masalah. Turut. Apa nama ni, orang lain cakap carilah brand lain, orang cakap yang tu. Tak kisahlah cari, memang patut pun. Kita janganlah ambil yang diragukan ni. Cuma hukum tetaplah hukum dulu. Lepas tu nak carilah lain. Hukum jangan kata hukum sebenarnya tak kena kata boleh makan, tapi aku cari balambak brand lain. Okeylah. Ini tidak ada salah kan. Kita tengok keadaan, ada dua keadaan. Jadi pertama, ingredient dia punya apa dia panggil, bahan-bahan yang diguna memang daripada lemak babi. Maka adalah DNA babi, yang tu haram. Selesai. Itu haram. Tapi jika dia berlaku terhasil daripada pencemaran, kontaminasi kan, contamination, bahasa Melayu kontaminasi dia panggil, berlaku pencemaran. Maksud pencemaran tu ada siapa-siapa makan babi tak sempat nak lap, ada kat sini lepas tapi ada tu bukan ada babi tak ada, dia memang tak ada, cuma bila dia buat macam tu dia akan jadi pencemaran lah, jadi halus-halus, habuk yang halus, ataupun dia bakar babi kat rumah dia, ada kat baju dia, macam tu lah berlaku pencemaran. Ketika dia nak bungkus, dia tu supervisor tengok, dia angkat tangan, terbang daripada dia punya badan tu pergi, itu dia panggil pencemaran. Jika macam tu halal. Yang haram daripada ingredient dia, memang asal dia buat daripada mana-mana, E41 dia ada demi kod dia tu. Yang itu betul. Sebab apa? Dia memang pakai itu dah. Ini tidak, dia berlaku pencemaran. Sebab kalau tengok dah kepada yang lain, tak ada. Kenapa ada 2, 3 ataupun satu batch, sekali dia keluar yang tu je ada, kenapa yang lain tak ada dan sebagainya? Maknanya dia berlaku pencemaran. Jika dia berlaku pencemaran, dengan maksud telah istihalah, telah bertukar halal. Sebab nampak ke? Tak nampak. Mana nampak? DNA tu tak nampak lah. Tapi jika ingredient haram, macam tu lah. Jadi ada dua hukum. Tak tahulah yang mana satu. Mesti istihalah. Kalau kata kita tengok bab babi juga, ada lopak air tepi jalan tu, ada babi biasa berkubang kat situ. Kita lalu mesti babi duduk situ bersama keluarganya, mandi mandi selut lah, main dengan selut kat situ. Tiba-tiba satu malam tu kita lalu, tak perasan babi tak ada, tapi tempat babi berkubang, kita lalu termasuk ke situ, dia punya tanah ataupun air dia kena kita.
Adakah wajib basuh dengan air tanah jika terpercik air? Sedangkan kita tahu lazimnya, ghalibnya, mesti macam-macam lah tu. Dah 30 tahun dah aku lalu kat sini. Memang kalau daripada moyang babi sampai ke cucu cicit je. Kata macam tu. Nak bagi tahu memang confident. Cuma kali tu je tak ada. Malam tu je tak ada. Jadi tak perasan, termasuk ke situ, kena air dia, mengecik air, perap kena air. Soalannya, adakah wajib basuh dengan air tanah? Tidak. Asal tanah suci. Asal air tu suci. Kan tak ada kan. Hukum bekah dia macam tu, kembali kepada asal. Ada tersebar gambar viral anjing duduk tepi ikan kering ataupun udang kering. Anjing duduk tepi, bukan anjing duduk kat atas. Anjing ada yang berjalan-jalan lah. Kita ambil anjing duduk, tak gambar macam tu. Anjing. Jadi tersebar di jemuran udang dan sebagainya. Kita pun nak makan. Nampak Najis? Tak nampak kan? Halal. Satu lagi brand mana? Siapa yang buat kan? Tengok kilang mana. Jadi soalannya, walaupun tersebar macam tu, kita tak lalu, kita punya pasal. Tapi dari segi hukum harus boleh makan. Kalau makan yang lain bagus, itu masalah tasawuf. Hukum warak dengan hukum syarak kan? Dah sebut sebelum ni. Hukum warak kita bincang hukum syarak. Hukum warak kita tak bincang. Hukum warak ni masalah. Hukum warak tak payah cerita macam ni. Tak payah cerita DNA, tak payah cerita istihalah, tak payah cerita tempat yang memang ada najis. Tak payah cerita pasal tu. Kalau bab hukum warak, tak pakai tudung masak pun tak makan lah. Seorang yang tak mematuhi arahan Allah, Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang memberikan bermacam-macam nikmat, dia tolak macam tu je hukum-hukum. Tiba-tiba kita nak makan air tangan orang macam ni. Itu tasawuf, itu hukum warak. Jangan masuk. Masa mesin basuh yang ada campur orang kafir dengan orang ni. Nanti mesti orang kafir tu dia mesti ada makan babi, dia mesti ada tumpah, mestilah. Ada je kita nak cuba ihtimal, kita cuba nak kata. Jadi oleh kerana tu tak boleh campur. Janganlah. Boleh campur. Nampak ke? Nanti ada dekat perangkat sampah dia, dekat mesin basuh tu ada. Jika ada benar, ya betul. Tapi nampak ke? Tak ada boleh pakai. Tapi takkan kita nak campur pakaian kita nak sembahyang dengan pakaian orang kafir. Itu hukum warak. Hukum yang tasawuf lah maksudnya. Memang baguslah, janganlah campur-campur. Sedangkan Tok Guru masa ada seorang tu dia pergi pondok, umur dia dah 19 dah tu. Dah misai. Kami semua masih jambu-jambu lagi. Dia seorang je lambat 19 tahun. Dah tak boleh buat apa. Yalah, kita dah tak boleh buat apa. Bawa hantar pondok. Yang sikit-sikit hantar MRSM. Marah lagi orang MRSM. Itu marah lah. Yang sikit-sikit hantar masuk yang ni. Tapi yang tak boleh harap, tak ada harapan, hantar pondok. Dia dah ada misai dah. Duduk mencuri dah apa semua. Tok Guru buat macam mana? Semua baju-baju dia bakar. Baju-baju jahiliah dia kata. Semua bulu-bulu cukur, botak terus. Nak buang. Itu bukan wajib. Itulah. Maksudnya, sisa-sisa jahiliah tak nak ada dekat dia dah. Sebab nak bertobat dah kan. Dah masuk pondok kan. Umur 19 tahun. Cukur habis semua. Botak kepala. Habis semua bulu tak ada. Baju dah semua bakar. Beli baju baru. Maksudnya apa? Zaman jahiliah tu nak lupa kan. Kenapa tu wajib? Tidak. Maksud tak naklah perkara-perkara jahiliah. Baju tak ada kena-mengena pun tak nak. Tasawufnya. Sama dia juga. Campur apa dengan orang kafir. Apa ni? Buatlah asing-asing. Itulah ya. Tapi dari segi hukum boleh, tak ada masalah pun. Kita je kadang-kadang. Sebab asal dengan ghalibnya orang kafir makan itu, tumpahlah itulah inilah. Ghalib tu kebiasaan. Asal semua suci. Asal suci. Menang asal, jangan risau asalnya kuat. Kan kita duduk semayang 3-4 pun menang asal. Menang 3. Sebab 4 yang was-wasnya, yang tak yakin. Menang yang yakin juga, yang asal. Kalau kita tengok banjir kan, banjir besar berlaku. Bila banjir besar berlaku, air banjir itu boleh buat wuduk tak? Simple question. Soalan mudah. Air banjir, orang nak banjir kan, air banjir. Dia lalu tak dekat tong loji? Confirm lalu. Belakang kita ada 3 lubang, penuh kejap penuh. Membuang kerja kita. Jiran kita tak kira lagi. Busuk kohong. Soalannya, mesti dia lalu, dia masuk air banjir tu. Tak kisahlah banjir kilat ke banjir tak kilat ke. Soalan, boleh ambil wuduk tak? Boleh.
Sekali lagi selagi dia lebih 2 kolah, pastinya air banjir lebih 2 kolah. Boleh pakai. Walaupun biar mesti dia lalu di belakang tu ada 3 lubang najis. Walaupun nampak najis, tak nampak. Selagi tak nampak, kalau nampak terapung sekalipun, tolak je. Lepas tu ambil wuduk kat sini. Walaupun dekat, tak ada masalah. Janji tak berubah dia punya yang tadi. 3 sifat, bau, rasa dan warna. Boleh, walaupun kat tepi tu tadi. Tolak sikit dah. Ambil wuduk kat sini. Kalau nak boleh. Tak lalu tu cerita kita. Tu kita punya pasal. Kita pun tak semayang. Sebab apa? Air ada untuk minum, tak semayang sebab tak ada air, berdosa. Sedangkan air banjir boleh pakai. Kenapa tak pakai? Geli apa? Mengumpat geli tak? Membawang. Orang tak pakai membawang dah sekarang ni. Orang pakai apa? Membusuk. Sebab membawang ni mengumpat kan. Mengumpat Nabi kata macam makan daging saudara sendiri. Mendaging. Membawang apa? Membawang bunyi macam baik pula. Membusuk atau mendaging. Makan daging saudara sendiri. Rasa tak? Rasa tak macam geli ke masa mengumpat? Tak rasa pun. Syariat tak bagi. Rasa elok, rasa okey aje. Tapi dalam masalah ni syariat kata boleh. Kita pula rasa geli. Kita ni hamba apa? Kita ni ikut siapa? Ikut nafsu ke apa? Syariat kata boleh, kita kata geli. Iaitu air banjir boleh. Syariat kata tak boleh, mengumpat, kita selamba je buat. Kita lah tu. Kita lah semua tu. Sama, tak kira siapa-siapa pun kita. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita semayang dekat tangga masjid, tempat letak kasut, maknanya ada tak? Galibnya ada tak orang pijak tai ayam, tai anjing, tai apa segala, ada kan? Boleh tak semayang? Ada tak najis? Tak ada. Bantai boleh, sah. Tak nampak. Jangan disusahkan. Kerana asal simen suci. Asal simen suci, maka sucilah. Galib kalah. Kalau makanan lemak makan lemak haiwan. Kenapa? Lemak haiwan dibuat tahan makanan tu, tak faham. Maksudnya campur jadi dia punya bahan. Bahan dia okey untuk bagi tahan lama kan. Pengawet lah kan. Dia buat daripada lemak-lemak ataupun mana-mana unsur-unsur binatang lah, unsur-unsur binatang. Sama je sebenarnya. Dia jika tak sembelih tak boleh juga. Sama je. Jika tak sembelih bangkai lah. Itu cerita lain tu. Tapi jika tak sembelih dia jadi bangkai. Tak boleh makan. Bahan tadi tu, walaupun namanya pengawet tu, kadang-kadang kita kan kelakar kita kadang-kadang. Apa tak apa, makan kedai sini tu pun tak apa, makan kedai ni pun tak apa, sebab dia beli ayam dekat tempat yang sembelih. Tapi bahan lain, minyak dia, tak apa-apa yang lain tu. Kita tengok dia punya yang besar tu. Jadi yang kecil sama je. Buah minyak, buah apa ni. Kau tengok yang tom yam tu. Marah lagi orang tom yam. Tom yam yang original. Maksudnya tom yam di Bangkok. Lain macam tom yam dia, sedap dia lain macam. Dia ada dia punya tu perencah. Jadi memang betul semua makanan lembu ke ayam ke semua sembelih. Tapi tu nak pencah apa? Tanya orang petani. Diorang ada yang tak makan. Ada dibuat dia daripada minyak babi dan sebagainya, dia gebuh untuk jadi paste tu. Soalannya, yang kita nak makan tom yam ni macam mana? Dia pakai paste tu tak? Tu problem tu. Cuba tanya orang petani. Dia datang, ada tak yang dia makan tom yam? Kalau tak makan, cuba tanya kenapa. Orang sana, orang real, kenapa tak makan tom yam yang di kedai sini? Diorang buat tom yam lain. Diorang buat tom yam tak sedap. Tak sedap macam ni, macam kita makan. Dia ada dia punya paste tu. Dia tak buat tom yam, dia tak ada. Dia ada dia punya kan? Benda tu, dia dah siap. Ada tin lah, ada apa macam. Apa ingredient dia tu? Lemak apa dia pakai? Diorang masak. Diorang cerita, panjang lah cerita. Marah orang tom yam nanti. Saya kerja bagi marah orang je sekarang ni. Kita nak berniaga Ustaz, nak berniaga. Macam mana? Tapi sekarang ni kita tahu tak, kedai tom yam yang tepi tu, kita tahu tak apa dia bubuh? Kembali kepada asal Islam kan? Bantai, belasah je. Kembali kepada asal, boleh. Tapi hukum warak, tak makan kedai tak makan kat kedai, masak sendiri. Basuh ikan dia keti agak-agak.
Basuh ayam dia kerti je. Ambil ayam, bubur dalam besin. Buang lemak. Lepas tu ambil yang jaring-jaring, letak, tuang. Lepas tu terus goreng buat apa. Tak najis habis semua tu. Mana air lalu, bubur dalam bekas macam tu, air bertakung. Tapi dia jaga tak? Biasanya tak jaga. Tapi kita tahu lah, tak tahu. Belasah. Hukum fiqh senang. Hukum warak yang susah. Nak jadi warak susah. Setakat nak halal, semua makanan adalah halal sehingga ada dalil yang mengatakan haram. Settle. Semua ibadah adalah haram. Maksud tak boleh buat kecuali ada dalil yang mengatakan boleh buat. Semua ibadah haram. Dia macam tu. Semua ibadah haram, tak boleh buat, berdosa. Kecuali ada dalil yang mengatakan boleh buat. Semua makanan adalah halal kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Ada terbalik. Jadi makan ni luas. Macam saya cakap gitulah. Jadi kalau makan ni luas semua boleh, sepatutnya bukan cok halal lah. Cok haram lah. Sebab halal banyak, haram sikit. Ini cok halal. Betul cok haram lah. Betul. Ni cok halal. Cok halal banyak halal, benda halal. Benda haram sikit. Ya. Nak masuk apa lagi? Jadi kalau macam tu Allah, duit kertas. Agak-agak duit tu ada masuk disko tak? Duit kita pegang. Ghalib. Saya nak cerita ghalib je ni. Sebenarnya kita dah amal lama dan kita okey je. Tapi bila dalam keadaan tertentu kita tak pernah fikir, kita akan rasa macam terlebih-lebih pula. Bila sebut pasal duit, engkau pakai duit tu. Agak ada kena arak, kena apa, macam-macam dia lalu. Duit RM1 dia lalu kat apa? Dia lalu kat tempat-tempat macam-macam. Duit RM5 dia lalu. Dan paling banyak lalu kat masjid surau. Bayang je lah paling lazim. Tapi yang RM100 jarang lalu surau masjid. Jarang lalu. Banyak lalu tempat sogo, tempat orang kaya. Memang ada orang pegang darah. Dia kerja potong daging. Ada darah. Orang nak beli, dia ambil. Kena tak? Kena. Kita pun ambil duit tu. So macam mana? Sekarang tahu tak duit ni ada ke tak ada? Tak tahu. Tapi mungkin jadi macam tu. Mungkin tak terjadi masuk dalam lubang toilet. Dia tengok RM50. Takkan aku nak flush. Tapi dekat dengan najis tu. Dia pun ambil, dia rasa lebih kurang ke apa ke, dia terus pergi beli. Dia terus pergi beli. Katalah ada najis kat situ. Kemungkinan ada semua tu. Tapi nampak ke tak? Tak nampak. Tak ada masalah, bawa semayang. Yang tak boleh, yang ni hati-hati. Yang ni pada mazhab Syafi'i dia keras sikit. Ini hati-hati. Iaitu bab duit tadi. Kita beli daging lembu, ayam ke lembu ke, ikan ke, siang apa semua. Kita bayar RM50, dia pulangkan RM20. Yang tukang ni, dia akan tarik. Biasa dulu kat atas kan. Sekarang kat mana? Kat atas lagi kot. Tarik ataupun tengok dalam ni. Tangan dia tu darah. Pegang, basah tu. Bagi kat kita RM20. Kita bawa dalam poket. Kita tahu dan kita nampak, kita sembahyang tak sah. Sebab kita nampak. Habis yang duit-duit lain pun kemungkinan nampak ke tak? Tak nampak. Tak nampak. Asal kembali pada asal, duit dicetak dalam keadaan suci. Ni kita nampak, kita ambil, bawa dalam beg duit. Pup, bawa dalam poket. Datang sembahyang, pakai benda tu, menanggung najis tak sah. Sebab kita nampak, dia pegang darah, ada darah kat tangan dia. Ataupun mungkin kita sendiri, kita pegang-pegang kan macam ni kan. Kan orang-orang kan nak beli kan suka buat macam ni. Lepas tu ada tempat celup kan. Tak biasa beli ikan ayam. Tempat celup, dia sediakan tempat basuh. Kita basuh celup tu. Asalnya, celup tu semua pakai celup. Mutan najis semua tu. Dah basuh konon-konon. Dah basuh lah. Bak duit, buat dalam poket. Cantik. Kena jubah ni. Kena baju, kena apa. Sembayang tak sah. Sebab jelas. Tapi kalau duit-duit lain yang kemungkinan ada, tak ada masalah. Sebab tak nampak. Apa lagi nak cerita? Handphone hati-hati juga ni. Benda lah ni. Hati-hati. Cakap, saya nak ni 2 kilo. Ni. Ayam bang, ayam. Ni 3 kilo. Kita pegang. Betul pegang tengok. Bang, saya nak ni. Batang Pinang. Kejap. Aku nak beli ni. Cakap dengan kawan, ni bisnes 18 juta. Okay. Pegang. Ni tangan ni. Ni bang, ini Batang Pinang. Oh, ni sedap. Ni berapa sekilo bang? Oh, terpekan. Oh, ni fresh lagi ni. Okey, pegang. Kita buat ni. Okey. Sembahyang. Allahu Akbar. Bis. Tak sah sembahyang kita. Tapi kalau beli handphone second, nak faham. Bila beli handphone second, buka-buka, Allah. Geng-geng dalam ni ada tengah selfie. Ada. Tengah-tengah duk makan mi.
Gambar-gambar dia tak delete. Saja saya buat cerita bagi nampak kontroversi sikit. Bagi nampak melampau-lampau sikit. Makan, tengah makan. Lepas tu dia selfie dengan anjing dia lagi. Dalam semua ada dalam tu. Okey, kemudian dia mestilah nak delete kan, format ke apa dia delete. Habis. Kena basuh dengan air tanah. Tak payah, nampak? Tak nampak. Nampak dia punya tu. Yang tadi memang kita sendiri pegang. Kita sendiri pegang duit, kita pegang berpindah, basah dalam keadaan basah. Yang ni tak nampak. Tak ada masalah. Lepas tu kalau beli rumah orang kafir tak payah basuh. Walaupun orang kafir galibnya dia kalau dia beli anjing sekalipun tak payah basuh. Tak payah basuh rumah dengan air tanah, tak payah. Sia-sia kena cat lain. Tak payah. Apa nama ni, mungkin dia kata saya makan babi. Walaupun dia kata dia makan babi, tetap tak payah pergi basuh dia punya singki-singki apa semua, tak payah. Tak perlu. Kecuali dia kata kat sini babi sudah jatuh. 3 ketul. Ataupun dia datang rumah masa nak tengok beli rumah, dia nampak anjing kencing kat situ. Barulah wajib basuh dengan air tanah semua. Selagi tak nampak, kembali kepada hukum asal. Beli kereta second. Orang Hindu ke orang mana punya, yang diorang suka minum arak semua najis. Mesti tumpah-tumpah. Selagi tak ada qarinah, selagi tak ada yang menandakan adanya arak kat situ, selagi tu tak payah nak basuh kereta dengan air tanah. Yang terakhir, telur ayam. Dah ulang 2 kali 3 kali dah. Sebab orang tak boleh nak terima dalam bab ni. Telur ayam. Telur ayam kena basuh, telur kena basuh, telur kena basuh, telur kena basuh. Itu hukum yang terbaik, hukum sunat. Nak jual kat orang terbaik basuhlah. Tapi kena ingat dengan basuhnya telur, dia tak tahan lama. Orang yang buat char kway teow ke apa nama ni, burger ke, dia beli banyak-banyak. Kalau dia basuh banyak tak tahan, dia jadi busuk. Jadi tak best lah. Jadi telur ayam, kita tengok asal. Asal telur suci. Asal telur tu suci. Dan lenderan tu bukan lenderan yang ada nak keluar tu, dia kena ada pelincir. Itu juga suci. Okey. Memang suci telur di dalam perut, suci. Soalannya, memang telur asalnya suci. Dia duduk kat mana? Dia keluar kat mana? Dia keluar ikut lubang najis. Bila dia keluar ikut lubang najis, dia jatuh atas lantai. Lantai tu ada najis. Dia tergolek saluran yang bertai, dikutip oleh tangan-tangan yang duk pegang tai. Yalah, mana ada orang basuh macam tu. Takkan sarung tangan pun sarung tangan tai. Jadi, wajib basuh ke tak telur? Tak wajib. Terima hukum ni dulu. Tak wajib basuh telur. Ayam, telur apa-apa tak wajib basuh. Kerana telur asalnya adalah suci dan lenderan dia tu adalah suci juga. Terima hakikat dulu. Kemudian tiba-tiba ada nampak sikit tai. Selesai. Dengan maksud ada yang qarinah, ada sebab, ada tanda dah. Jadi automatik wajib buang, wajib basuh. Bila ada. Kalau tak ada, tak ada. Tak ada. Jadi apa nama, telur memang, tapi kebanyakannya ada tai ada, kebanyakannya. Cuma janganlah cakap wajib basuh. Benda tak wajib jangan cakap wajib. Telur tak wajib basuh. Yang wajib basuh tai kalau ada. Kalau tai kalau ada, tak nanti ke telur, punggung pun wajib basuh. Kalau ada tai, sama je. Semua lantai pun wajib basuh kalau ada tai. Meja pun wajib basuh kalau ada tai. Cawan pun wajib basuh kalau ada tai. Kalau nak cerita kalau ada tai, bukan telur semua. Sebab tu telur tak wajib basuh. Habis kalau ada tai, kalau ada tai kau tak payah cerita telur. Kau cerita kepiahan kau pun wajib basuh kalau ada tai. Semua itu cerita masuk lain, cerita lain. Dia gabung sekali. Okay, nak tujuan baik, tapi hukum tu dah jadi jahanam. Jadi sebaiknya memang basuh. Sebaiknya memang basuh. Nampak kemudian waktu nampak kemudian ketika buat tu tak apalah macam mana kan. Masa nampak tu, waktu tu hukum, bermulalah hukum tu. Tak kisahlah kalau dia dah makan, tak payah tolak lah. Tu je. Tapi yang mulut basuh. Contoh buat atuk canai. Biasa tu. Atuk canai dia pun tak basuh, dia ambil je dekat punya sarang. Terbaik. Okay. Ada dekat sikit, ada kena tangan, minyak tu kena. Dia pun macam tu kan. Jatuh, masih lagi suci. Buang, masih lagi suci. Masih lagi suci telur tu. Sebab yang ada tai, kulit dia kat tangan dan dah dibuang. Ada kat sini. Lepas tu letak sini. Masa tu ini macam. Masa tu baru pergi. Masa tu baru dia pergi semua pergi. Masa mula-mula tu tak pergi. Sebab dia dekat di tangan je. Macam tu. Dia buang.
Okay. Lepas tu dia pun letak kat sini lah kata kan. Lepas dah masak semua, try rasa, makan, jeling. Tengok kan? Kan kata dapat tahu lambat. Makan separuh dah. Tengok, Allah, ada tadi. Ada najis. Habislah aku makan. Memang betul. Memang makan. Berdosa ke tak? Tak berdosa sebab bukan sengaja. Okay. Makan, dah telan, dah batin. Tak payah nak buang balik. Mulut, entah najis, wajib qada. Makan, haram makan dah. Itu sebab dah tahu lambat. Cuma dia ada sedikit bahas kat situ, jika dia tak tahu tu atas dasar cuai. Dia tu macam, aku tak tahu. Kan kau tak tahu, memang ada lah. Dia cuai kat situ, berdosa balik lah. Ini kalau memang mungkin dia dah check ke apa ke tu kan. Jadi atas kesalahan dia ataupun tak nampak, maka tak berdosa dari segi dosa lah. Penatnya kena stop dah ni. Stop dah. Yang last kali, sperma. Sperma suci tak? Sperma air mani suci ya? Kalau tidak kita semua najis lah kita ni. Suci. Dia keluar kat mana? Lubang kencing kan? Kenapa tak kira sperma tu jadi mutan najis sekali? Dan malah ada air mazi lagi. Sepatutnya sperma tu nak kira tak suci ya. Air mani tak suci ya. Sebab pertama dia keluar dekat lubang kencing, lubang najis. Dan dia ada air mazi lagi bercampur-campur ke. Sepatutnya mani tu memang tak suci ya. Sedangkan kita tahu mani suci pada mazhab Syafi'i. Walaupun ghalibnya keluar kat mana? Ikut tempat najis, ghalibnya. Samalah macam telur tadi. Wallahu a'lam. Dan telah memilih beberapa banyak daripada ulama kita akan mazhab Imam Malik bahawasanya tidak jadi najis. Ada je konah masuk pekah ni. Ada je konah. Imam Malik kata esok malam. Sama ada sampai 2 kolak atau tiada pada qaul qadim. Ini cerita pasal air balik ni. Dan air yang sedikit apabila jadi ia mutanajis dapat ia jadikan tahir lagi mutahhir apabila dicukupkan sampai 2 kolah. Dan jika air mutanajis sekalipun sekiranya tiada berubah air ada pun sampai 2 kolah, tak habis-habis lagi cerita kolah. Kita berhenti kat situ lah. Dan telah memilih beberapa banyak daripada ulama kita akan mazhab Imam Malik. Wallahu alam. Sambung malam esok. Sudahin tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.